Baik, kita beralih ke negeri di bawah Bayu. Antara tumpuan kerjasama strategik jayakan pembangunan industri koko dan tuntutan Perjanjian Malaysia 1963. Langsung bersama Rita Alexis Malik di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Miza. Kerajaan akan terus mempergiat usaha memperkasa program pembangunan industri koko bagi meningkatkan bilangan usahawan, kapasiti pengeluaran dan meluaskan pasaran produk berkaitan. Menurut Menteri Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Fadila Yusof, ini termasuk menjalin kerjasama strategik pelbagai pihak bagi membangunkan aktiviti koko. Saya melihat bahawa industri koko ini mempunyai potensi untuk berkembang dengan lebih besar lagi. Disebabkan kalau kita melihat industri koko di peringkat dunia, walaupun kita salah satu pengeluar ataupun pengeksport koko yang telah diproses, dikisar, kita pengeksport yang agak besar dalam kategori dunia, tapi saya kira peningkatan dalam produk hiliran pun sedang meningkat. Sebab itu saya merasakan potensi ini agak besar. Beliau bercakap dalam sidang media selepas Majlis Apresiasi Lembaga Koko Malaysia LKM di Kota Kinabalu. Turut diadakan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara LKM dan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad, Angkasa bagi mengenal pasti koperasi dan menggerakkan model latihan bagi menyokong aktiviti kluster koko. Menurut Datuk Fadilah, sebelum ini sebanyak RM150,000 dana disalurkan Angkasa kepada LKM untuk pembinaan dua fasiliti pemprosesan koko di Sabah dan Sarawak yang telah pun mula beroperasi pada tahun 2022. Dalam majlis sama turut berlangsung pelancaran buku pelan anti rasuah organisasi LKM serta penyampaian anugerah apresiasi LKM 2023. Orang ramai diingatkan mendapatkan pemeriksaan dan rawatan ortodontik hanya daripada pengamal pergigian yang sah dan bertauliah di fasiliti berdaftar dengan Kementerian Kesihatan KKM. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS, Datuk Dr. Rosnani Mudin berkata, tahun lalu 2 kes berkaitan pengamal pergigian haram diterima pihaknya melibatkan pendakap gigi palsu dan veneer palsu. Banyak yang kita jumpa di YouTube, di media sosial yang memberi tawaran yang sangat rendah harganya. Dan ini menarik minat rakyat biasa yang mungkin kurang pengetahuan. Ini adalah peluang mereka untuk dapatkan rawatan yang lebih murah. Sebenarnya ini adalah bahaya untuk kesihatan mereka. Dan kebanyakan bila berlaku komplikasi, orang yang melakukan pengamal haram ni tidak dapat dijejaki. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan perasmian sambutan Hari Kesihatan Ortodontik Sedunia 2023 di Kota Kinabalu. Mengenai sambutan ini, Datuk Dr. Rosnani berkata ia merupakan inisiatif bahagian kesihatan pergigian JKNS yang julung kali diadakan bagi mempromosi dan meningkatkan kesedaran masyarakat untuk mendapatkan perkhidmatan pergigian selamat, profesional dan beretika. Orang ramai disaran melayari laman sesawang Sistem Pengurusan Maklumat Pengamal Pergigian atau hubungi Unit Penguatkuasaan Pergigian Negeri di talian 088-512-555 untuk semakan status pengamal pergigian. Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia akan membangunkan semula bangunan lama usia di Sembulan Kota Kinabalu. Bangunan dibina pada tahun 1972 berkenaan menjadi saksi kepada banyak kejayaan dan kegemilangan usia sejak ditubuhkan pada tahun 1969. Yang di-Pertua Usia, Datuk Sapawi Ahmad berkata bangunan tersebut akan menjadi pusat pentadbiran usia pusat dan perbincangan akhir dengan Jabatan Kerja Raya JKR telah dilaksana bagi mendapatkan pandangan dan kelulusan berkaitan pembangunan semula. Fokus utama kita ialah membina imej usia yang lebih berkesan supaya yang lama dia disegarkan semula dan diterima oleh masyarakat moden hari ini dalam dunia digital. Beliau ditemui RTM dalam Majlis Aidilfitri dan Silaturahim Usia Penampang di Putatan. Program ini antara aktiviti tahunan menyantuni golongan asnaf. Jadi tiap-tiap tahun kita adakan ini dan kita juga ada mengadakan menyertai aktiviti kebajikan seperti memberi sumbangan kepada yang iftar, yang tidak mampu. Usia penampang yang merangkumi 16 cawangan dalam daerah Putatan dan Penampang telah diwujudkan sejak 1970-an.
Lazimnya Syawal diraikan dengan menghias kediaman untuk merakam kenangan indah bersama keluarga selain bagi menyambut tetamu berhari raya. Di projek perumahan rakyat PPRT Taman Sri Serigai Putatan, Syawal kali ini lebih meriah dengan inisiatif penduduk menghias ruangan lobi utama di setiap aras dengan pelbagai kreativiti menarik. Ikuti laporan Nur Amirah Ahmad. Uniknya PPR Taman Serigai, hiasan hasil kerjasama penduduk di ruangan lobi utama setiap aras menyerupai ruang tamu sebuah rumah. Ia turut tular di media sosial dan disifatkan sebagai terjemahan kepada perpaduan Malaysia Madani. PPR ini merangkumi 500 unit rumah dibahagikan kepada 3 blok 10 tingkat atau aras A, B, C dengan kira-kira 2,000 penduduk. Aktiviti hiasan lobi utama dimulakan tahun lalu dengan tema kemerdekaan oleh penduduk Blok A serta B dan kini giliran Blok C pula memperlihat kreativiti dekorasi Aidilfitri. Tercetusnya idea ni daripada pengurusi kami, Tuan Johan Kilal. Sebenarnya dari tahun lalu lagi, dari masa bulan kemerdekaan. Blok C yang terakhirlah. Kami bertemakan Hari Raya, elegan dan moden lah. Sebenarnya tujuan kami yang di sini bahagian KRT, memang pengurusi sudah tetapkan untuk menyatukan masyarakat di dalam PPR ni. Pemilihan tema bagi setiap aras berbeza daripada segi elemen perabot dan hiasan tambahan. Dekorasi dianggar menelan belanja kira-kira RM1,000 setiap aras dan mengambil masa 2 minggu untuk disiapkan. Jadi cat ini ni inisiatif dia ala-ala kampung, macam di kampung punya ni lah suasana. Jadi kos dia kami koleksi semua blok ni ada 1,000 lebih lah begitu. Semua ada yang macam-macam dengan yang semua lah, yang perempuan-perempuan ini, yang lelaki-lelaki semua, ada budak-budak semua tolong bekerja sama lah. Kami memilih tema color pink ni sebab kebanyakan yang berusaha membuat ni semua dekor-dekor ni perempuan. Wanita semua minat warna-warna pink, warna-warna lembut. Waktu kami buat ni waktu bulan puasa. Time malam lah kami buat kerja ni, semua kerjasama lah time malam. Pasal siang kami bekerja, jadi malam kami gotong royong lah semua sampai subuh. Dia ambil masa jugalah. Kami buat ini sampai 2 minggu jugalah baru siap. Bukan sahaja penduduk, malah pengunjung teruja melihat dekorasi ini sekaligus menepis stigma menyifatkan PPR sebagai kawasan sesak dipenuhi longgokan sampah tanpa penyelenggaraan sempurna. Perasaan saya sebagai pengunjung memang overexcited sebab tak sangka kan PPR begini indah ceria bahkan. Jadi bila orang ramai nampak mesti orang pun rasa macam saya pun kena buat macam orang. So apa yang kita buat ni untuk hiasan ni kita membuktikanlah tempat ni bersih walaupun kita tinggal di kawasan PPR kan. Semoga inisiatif seumpama ini akan terus memupuk keharmonian masyarakat. Bak kata pepatah, serumpun bak serai, sesusun bak siri. Selamat Hari Raya Aidilfitri, Nur Amirah Ahmad, RTM. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa meminta kerajaan mempertimbang peruntukan lebih besar kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM bagi merangsang pembangunan 15,000 koperasi di negara ini. Presidennya Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata ia berupaya memacu kemajuan koperasi yang mempunyai bilangan keanggotaan lebih besar berbanding industri kecil dan sederhana IKS. Kalau boleh pihak kerajaan khususnya pihak kerajaan memberikan penekanan kepada pembangunan koperasi ini. Kalau boleh memberikan satu bantuan khusus kepada koperasi seperti juga dengan IKS. IKS mempunyai dana yang besar kalau kita bandingkan dengan koperasi. Ujarnya lagi, terdapat 8 sektor ingin dimajukan melalui koperasi iaitu perbankan, peladangan, pertanian, pembangunan hartanah, pemborongan, pelancongan, kesihatan dan komuniti.
Sehubungan itu, Angkasa akan terus memperkasa kerjasama bersama kerajaan untuk meningkatkan sumbangan kooperasi dalam keluaran dalam negara kasar KDNK selain dapat membantu anggotanya dan rakyat menangani isu peningkatan kos sara hidup. Datuk Dr. Abdul Fattah berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan Majlis Aidilfitri Angkasa Sabah di Kota Kinabalu. Beliau turut menyarankan koperasi yang baru berdaftar dengan SKM agar menjadi ahli angkasa bagi mendapatkan bimbingan dan meluaskan jaringan perniagaan. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Miza. Baik, terima kasih Rita Aloysius Malik.